Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah tengok video ni. Dalam kita nak membincangkan sesuatu isu yang besar lah seperti topik yang kita tumpukan sekarang ini. Pertama sekali, kalau nak tetapkan sesuatu hukum, kita kena tengok keseluruhan. Dalam kaedah pun ada sebut, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Maksudnya, kalau kita nak jatuhkan halal ke, haram ke, wajib ke, sunat ke, ya, kita kena tengok situasi dan keadaan secara menyeluruh. Jadi isu berkaitan dengan bersalinnya wanita dengan doktor lelaki ni, pertama sekali kita kena faham ataupun tahu hukum asas, ya, iaitu pertama, hukum melihat aurat orang lain. Sebenarnya sesama jantina pun melihat aurat ataupun kemaluan orang lain pun haram, ya. Namun kalau kita lihat lelaki melihat aurat perempuan jauh lebih berat sebab dia berlainan, ya. Jadi konklusinya, wanita melihat kemaluan wanita pun haram pada hukum asas. Apatah lagi lelaki melihat aurat perempuan atau sebaliknya, lagi berat hukumnya. Namun di sini ada keringanan. Keringanan maksudnya kalau disifatkan sebagai keadaan darurat seperti bersalin. Jadi bolehlah doktor wanita melihat aurat wanita yang lain. Baik. Kenapa kita kata wanita lebih ringan? Maksudnya perempuan dilihat auratnya oleh seorang lelaki ataupun doktor lelaki lebih berat keadaan hukumnya. Sebab kalau kita lihat situasi, kalau perempuan dengan perempuan, walaupun sesama mereka tak boleh melihat aurat masing-masing, tetapi mereka masih boleh bersalaman. Walaupun tidak ada hubungan mahram. Walaupun berlainan agama, mereka boleh laga pipi, mereka boleh berpeluk. Ya, tetapi kalau lelaki perempuan tak boleh bersalaman, tak boleh laga pipi, apatah lagi, ya, kecuali mahram. Jadi itu kita lihat situasi. Dua-duanya haram, perempuan pun tak boleh tengok aurat perempuan, ya, lelaki pun tak boleh tengok kemaluan perempuan, tapi lebih berat lelaki dan perempuan lebih ringan sebab berdasarkan keadaan dan situasi yang berbeza. Baik, jadi bila keadaan macam ni, wanita nak bersalin, ya, nak menyelamatkan nyawa ibu dan anak, maka dikira sebagai hajat dan darurat. Maka dalam hal ini kita, iaitu ibu ataupun ayah, suami atau isteri, berkewajipan memilih hukum yang lebih ringan. Apakah lebih ringan? Iaitu memilih doktor perempuan untuk menyambut kelahiran itu. Berbalik kepada hukum melihat aurat tadi itulah. Jadi sebab wanita lebih ringan hukumnya, maka wajib memilih keadaan seperti itu. Kedua, kita kena perlu tahu had darurat. Kalau had darurat ni senang cerita kata, kalau kat hospital yang terdekat tu tak ada doktor lelaki, susah nak book, full book doktor perempuan, yang ada hanya doktor lelaki. Ya, sedangkan bersalin tu tak boleh nak ditahan. Tak apalah, saya nak bersalin besok, kalau dia nak bersalin hari ni, contraction sampai sakit belakang, kena juga. Dan tak ada pilihan. Itu dikira sebagai keadaan mendesak ataupun darurat. Kedua, hospital terdekat memang tak ada doktor perempuan ataupun fully book. Yang ada hospital jauh sana. Kalau pergi pun akan menyusahkan diri sendiri, menyusahkan si isteri ataupun keluarga dan anak-anak. Maka di sini difatwakan dalam Darul Ifta Jordan mengatakan boleh memilih hospital terdekat yang mana tak ada doktor perempuan terpaksa ambil doktor lelaki. Yang ada pun doktor itu berada di hospital yang jauh daripada kedudukan rumah, maka akan menambahkan kesusahan. Ya. Dan ketiga, ni mungkin sensitif sikit lah, tak ada duit. Bukan semua keluarga ada duit untuk hantar isteri pergi hospital swasta, ya. Kalau hospital swasta ni, pengalaman saya, isteri saya sendiri, lebih mudah untuk kita dapat sebab bayar kan. So bayar tu dikira sebagai pelanggan, dan doktor pun mudah nak beri komitmen, iaitu doktor perempuan berbanding kerajaan, ya, kaki tangan terhad, ya. Lepas tu pesakit ramai, yang bersalin pun ramai, jadi terhad nak dapat permintaan doktor perempuan ini. Pendek kata, dalam had darurat ni, yang kita boleh nilai, tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Memang kita dah usaha sebaik mungkin, dah cuba, dah tanya, merayu, dah memohon. Tak ada doktor perempuan. Nak pergi hospital swasta pun tidak ada duit. Maka itu dinamakan darurat. Boleh doktor yang menyambut kelahiran itu dalam kalangan lelaki. Ini situasi darurat. Yang ketiga, kita perlu faham keadaan dan situasi setiap individu itu berbeza. Tak sama semua. Jangan samakan diri kita dengan orang lain.
Kita mungkin mampu, orang lain tak mampu. Keadaan kita mungkin senang sikit, orang lagi susah. Ya, yang hantar isterinya, yang mana yang sabuk kelahiran itu adalah doktor lelaki, tak semua berkehendak macam tu sebab mereka tak ada pilihan. Ya. Dan mereka tak ada duit nak hantar dekat hospital swasta. Maka di sini kita kena lihat, tak boleh kita nak judge bahawa si suami ataupun si isteri sesuka hati mendedahkan auratnya kepada jantina berlawanan. Ya. Dan situasi kedua, sebab kat luar sana ramai yang kurang pengetahuan agama. Ya, pengalaman saya sendiri bergaul dengan banyak masyarakat, ceramah sana ceramah sini, memang kita ketahui. Kita jumpa audiens kita yang dia tak tahu, dia ingat kalau perihal perubatan ni, perihal berkaitan dengan hospital ni, tak apalah, kita tak perlu minta, serahkan kepada pihak hospital untuk tentukan lelaki perempuan. Betul, dia tak tahu hukum yang dia kena cuba usaha dan cuba tanya, cuba merayu ataupun ya apa-apa wacana yang boleh didapatkan doktor perempuan, dia tak tahu. Jadi orang macam ni kita kena bagi keuzuran dan kita kena maklumkan baik-baik supaya dia faham tentang hukum agama. Ya. Dan ketiga, tak semua mampu untuk hantar dekat hospital swasta. Lebih-lebih lagi lepas PKP ni, ya, ramai kena buang kerja, ya, ramai yang tak ada kerja. Ada yang pendapatan yang terlalu terhad dan macam-macam lagi faktor yang susah, yang tak makan pun tak ada. Jadi mereka tak ada pilihan. Dan keempat, kalau ada duit pun, ya mungkin duit tu cukup untuk hantar isteri bersalin dekat hospital swasta, tetapi pada hakikatnya duit tu ada keperluan lain yang lebih penting. Contoh, dia tak ada rumah tapi kena bayar dia sewa rumah. Ya, kalau duit tu hantar isteri bersalin, tak bayar sewa rumah, nanti kena halau. Ya, ataupun ada hutang, kalau tak bayar hutang kereta, mungkin dah 2-3 bulan tak bayar hutang kereta, nanti kena tarik kereta. Mungkin dia ada duit cash, tapi anak dia nak belajar, tak ada beasiswa. Jadi kita kena fikirkan tu juga sebenarnya. Baik, solusi dia macam mana bagi saya? Solusi dia, kita cuba sedaya upaya. Ya, mereka yang tak ada pilihan, hantar isteri ke hospital kerajaan, cuba sedaya upaya. Mohon tanya nurse, tanya pihak hospital, boleh tak saya dapat doktor perempuan? Minta sangat-sangat ni. Contoh, ya, buat rayuan ke. Ya, tapi semua usaha tu bila sudah dilaksanakan tak dapat juga, tak mengapalah, kan? Tak ada pilihan, bukan kita yang nak. Ya, kita nak hantar hospital mahal-mahal pun tak ada duit, maka dibenarkan hukum syarak sebab darurat ataupun keperluan mendesak. Dan kedua, ya, praktikal saya sendiri dan isteri saya cuba simpan duit. Bila isteri tu ataupun kita target nak mengandung ataupun nak bersalin, ya kita merancang, Allah menentukan, kita simpan sikit-sikit. Sebulan berapa ratus. Dan kita target bila dah 9 bulan nanti cukup duit untuk hantar ke hospital swasta. Ya, saya bukan orang kaya. Dan cara ini ramai yang aplikasi sebenarnya. Kawan-kawan saya, ya, yang memang kami ni makan gaji, bukan gaji besar. Tetapi kita simpan duit sikit-sikit. Jadi Alhamdulillah isteri dapat bersalin, disambut oleh doktor perempuan. Baik, itu saja pandangan saya yang tidak seberapa ini. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Adakah suami dayus kerana benarkan isterinya beranak dengan doktor laki-laki? Apa pula gini? Dengar baik-baik. Hukumnya asal, perempuan itu berobat dengan perempuan, laki-laki berobat dengan laki-laki kerana masalah aurat. Sama perempuan walaupun aurat haram melihat, tapi lebih berat jika berlainan jantina. Okey? Jadi dalam bab berubat, dia ada kadar-kadarnya. Bila masuk sempadan darurah, apa yang haram diangkat hukumnya sekejap. Allah sebut dalam Quran, "Faman ya'tura ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaih." Barang siapa masuk pada situasi tidak boleh lagi membuat pilihan, bukan sengaja dan tidak berlebih-lebihan, fala isma 'alaih, tidak berdosa. Asalnya innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Allah haramkan atas kamu makan bangkai, makan darah, makan babi. Tapi di padang pasir kamu kelapa orang tak jumpa. Ngakak, jumpa bangkai. Ada pilihan lain tak? Tak ada. Itu punya pamannya turra. Barang siapa yang masuk dalam lingkungan yang tidak boleh memilih. Lain dari ngakak, jumpa bakar, lepas tu nasi kabu. Oh, tu lain. Bahan bakar juga. Haram lah. Tiba-tiba bakar saja yang ada. Darurah. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Keluar kaedah yang kita amal. Keadaan darurah